Bercakap tentang berhati-hati untuk kita mengelak musibah, ini bukan saja mengelak dijangkiti penyakit, malah aspek jenayah juga perlu untuk kita sentiasa bersiap siaga. Untuk topik seterusnya ini, kita nak bercakap tentang aspek keselamatan, bukan saja harta benda, malah insan-insan tersayang. Untuk melindungi kedua-dua perkara tersebut, ramai antara kita memilih untuk memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV. Persoalannya, adakah CCTV yang kita pasang di premis kita itu mengikuti piawaian ataupun sekadar cap ayam. Betul. Dan untuk mengulas mengenai perkara berkenaan, kita bersama dengan Tuan Haji Abdul Razak Abdul Majid, iaitu pakar peralatan dan perisian CCTV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Baik, kita terus saja kepada topik kita, di mana kebanyakan masyarakat sekarang ini mereka memasang CCTV. Tetapi Andy, kita tengok kadang-kadang kan, kita tengok CCTV itu macam tak berfungsi. Tapi memang tak berfungsi pun. Dia memang sekadar nak takutkan orang je. Betul, nak takutkan orang, sekadar hiasan. Jadi bagaimana Tuan Haji memandang perkara berkenaan? Okey, sebelum kita memandang ke arah itu, kita harus tahu definisi mengenai CCTV itu. Apakah itu CCTV? Kan? Secara amnya CCTV itu kita tahu, yang pastinya orang tahu bahawa CCTV itu adalah kamera, perakam atau DVR, dia ada hard disk, dia ada monitor yang keluarkan gambar. Tetapi secara khasnya, khususnya itu CCTV itu ada berbagai faktor lain. Maksudnya dari segi jenis kamera, jenis perakam, kuantiti hard disk ataupun cakera keras yang mahu digunakan untuk penyimpanan. Jadi faktor-faktor ini yang sering kita alpa atau kita lupa untuk kita bawa ketika nak memasang CCTV itu. Jadi kebanyakan kita itu kita cuma melihat seperti package yang ada dan kita terus ini mungkin dari segi bajetnya murah atau apa, kita terus menggunakan perkhidmatan memasang CCTV berkenaan. Walhal apabila kita memerlukan maklumat itu menyebabkan tidak dapat di viewkan semula, diputar semula gitu kan. Jadi masalah-masalah ini selalu berbangkitlah. Jadi aspek pemilihan waktu nak beli CCTV itu sangat-sangat dititik beratkan dan diberi perhatian. Jadi waktu ini mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, kalau saya nak beli CCTV, apa perkara-perkara yang perlu untuk saya perincikan. Mungkin bukan saja dari aspek CCTV tersebut, tapi kawasan tempat yang saya nak letak CCTV itu pun perlu saya beri perhatian juga. Betul. Jadi banyak faktor yang kita harus lihat dari segi pasangan CCTV ini. Contohnya segi kamera. So kita boleh lihat kamera itu ada banyak jenis kamera. Ada yang jenis kamera untuk dalaman, indoor yang seperti bulat. Kalau lihat di bangunan-bangunan yang di dalam bangunan itu, yang bulat itu dipanggil dome kamera atau indoor. Jadi harus dipasang di dalam. Okey, yang jenis panjang meluncur, jenis bulat. So itu untuk luar. Jadi kedua-dua kamera ini secara amnya itu punya perbezaan dari segi dia punya kegunaan, dia punya view. Ya, mungkin yang bulat itu view-nya lebih kepada view yang memanjang. Horizontal. Ya. Jadi kalau yang bulat itu lebih kepada view focus. Ya. Jadi pemilihan kamera itu kita harus tahu. Ya. Dan di mana kita dapat maklumat-maklumat ini semua? Okey, kita sama ada kita boleh menggunakan media sosial seperti ini, dan saya juga ada menulis di fanpage Facebook. Kalau tuan-tuan dan puan boleh masuk ke RAS di grup fanpage, so kita banyak membincangkan mengenai masalah-masalah CCTV ini. Contohnya bagaimana cara menggunakan CCTV, bagaimana memilih CCTV, berapa hard disk diperlukan untuk simpanan selama 1 bulan. Jadi kita banyak membicarakan di dalam fanpage berkenaan. So anda mungkin boleh melawat ke fanpage berkenaan, kerana itu adalah satu daripada CSR saya kepada masyarakat untuk memperkenalkan CCTV, memberi informasi dan teknologi terkini untuk mengenai CCTV. Baik, Tuan, saya difahamkan kita ada 2 jenis CCTV, iaitu DVR dan juga NVR, betul? Network Video Recorder dan juga DVR, Digital Video Recorder. Dan sekiranya ketika rumah dimasuki perompak dan mereka mencuri DVR tu, boleh tak kita nak view balik apa yang dirakam tu? Okey, secara sebenarnya jika di DVR itu diambil atau diambil oleh penjenayah atau dicuri, jadi kita dah mungkin tidak dapat lagi mendapatkan rakaman itu semula. Ya. Jadi oleh itu kita selalunya sering menasihatkan pengguna untuk menyimpan DVR di tempat yang tersembunyi. Ya. Atau tempat-tempat yang tidak boleh dicapai oleh penjenayah. Tetapi tambahan pula sekarang ini ada pula sistem cloud dipanggil. Sistem cloud di mana data itu boleh simpan di cloud. Storage. Jadi pengguna boleh menggunakan sistem cloud untuk menyimpan data-data mereka. So let's say kalau contohnya kalau DVR dia diambil tapi masih ada lagi.
dia punya data-data disimpan. Beza antara DVR dan NVR itu ialah dari segi jenis kamera. Cable kamera. So N is stand for network, D stand for digital. So digital video recorder for DVR, NVR is network video recorders. So bila kita pakai NVR, kita akan menggunakan kamera IP. Yang menggunakan internet protokol. Ya, dan kita menggunakan LAN UTP kabel semuanya. Ya. Jadi yang mana lebih baik? Bergantung pada bajet masing-masing. Bergantung pada bajet keluasan masing-masing. Jadi kalau saya kata NVR lebih baik, mungkin salah, mungkin DVR lebih baik. Ya, mungkin dari segi bajet, dari segi keluasan lokasi yang hendak dipasang. Itu semua bergantung kepada bercakap tentang bajet ini, kalau kita nak beli wangian, perfume misalnya, ada orang bagi nasihat kalau harga dia bawah 300, maksudnya barang itu barang barang lokal, bukan barang yang ori. Untuk CCTV ada pakai cara yang sama? Ada, memang ada. Kita ada certain budget kita lah. Maksudnya kalau untuk 4 unit kamera untuk kawasan rumah atau premis perniagaan itu mungkin budget yang sesuai untuk satu CCTV yang boleh dikatakan bukan CCTV shop sendirilah, yang boleh memberi pulangan kepada kita semula di masa hadapan ialah lebih kurang dalam 1,800 ke 2,500. Lebih kurang itulah. So yang itu saya beri itu yang ada jenama, yang punya kapasiti untuk cukup untuk 1 bulan penyimpanan apa semua, kan boleh. Dan kamera berkenaan sekarang ni kebanyakan semuanya kamera dah high definition dah. Dah tak ada lagi analog lagi. Baik tuan, seperti mana yang saya katakan tadi, CCTV itu dipasang sekadar untuk menakutkan dan juga mungkin berkualiti yang rendah. Jadi perkara berkenaan sekiranya rumah mereka dirompak atau sebagainya dan sukar untuk mengesan siapakah perompak yang telah masuk rumah mereka. Jadi ia menyukarkan pihak mahkamah untuk mendakwa. Jadi bagaimana dengan pendapat tuan sendiri? Okey, apa yang dilihat di situ yang apabila pihak berkuasa cuba untuk mendapatkan bukti atau mendakwa menggunakan CCTV, dan apabila kita lihat CCTV itu memberi satu image atau visual yang kurang menarik, kan? Jadi itu menyukarkan bagi pihak berkuasa untuk mengekang atau mencegah jenayah itu. Ya. Oleh demikian, kita nasihatkan pengguna-pengguna ini untuk sering mengetahui kenapa mengasang CCTV. Maksud dia nak pasang tu okey untuk tujuan apa? Nak merakam apa? Kan? Jadi barulah kita dapat satu image atau kualiti gambar yang diperlukan ketika waktu yang penyayah itu masuk ke rumah atau gimana, kan. Berkenaan dengan kedudukan tadi saya terlepas nak tanya, bagaimana kita boleh nasihatkan orang ramai kadang-kadang beli CCTV ini tidak mendapatkan konsultasi ataupun mendapatkan bahan rujukan, bagaimana agaknya kedudukan yang sesuai untuk memastikan angle ataupun sudut itu dapat merakam benar-benar kalau ada rompakan misalnya, ataupun kita nak merhatikan anak-anak di rumah, mengawasi anak-anak yang kita tinggal waktu bekerja di rumah, bagaimana? Sebab ada kan mungkin letak kat sudut ni tertutup, tak perasan tertutup pula dengan ada dinding ataupun siling. Mungkin di tempat ruang yang sempit. Jadi semasa pemasangan tu kita perlu ada di situ. Jadi kita lihat selepas dipasang tu kedudukan kamera itu adakah apa yang kita nak itu dikeluarkan pada image di monitor itu. Kita tidak boleh saja cuma melepaskan kepada installer atau pemasang saja. Ya, sebab kadang-kadang mungkin mereka memikirkan sesuatu yang lain. Jadi anda mahukan sesuatu yang lain. So kalau boleh kita bekerjasama dengan installer atau pemasang CCTV itu untuk sama-sama memastikan bahawa lokasi yang kita pasang itu benar-benar yang kita kendaki. Maksudnya view gambar atau contoh, saya bagi contoh paling senang, kalau di kawasan Juruwang, kawasan Cashier, ya. Okey, apa yang kita nak tahu? Kita nak tahu Cashier Juruwang kita, nak tahu penjenayah ataupun perompak yang datang, dan juga wang di dalam itu mungkin. Kan, sebab kadang-kadang kita bila bagi wang tu orang dah bagi RM5, itu RM10. Jadi benda-benda macam tu yang harus kita tahu lokasi di mana yang paling sesuai untuk kita. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Satu tak cukup lah, maksudnya ada orang rasa satu je dah cukup lah. Kalau macam dekat pagar rumah tu, letak satu okey, dah dapat wide angle. Sedangkan kita tak tahu sudut-sudut tertentu. Kita kena harus faham mana CCTV ni basic sekali, yang asas sekali ialah dianya seperti mata kita. Mata kita. So CCTV ni mata kita, mata kedua kita lah, kalau saya sering kata dekat pengguna kan. Mata. Kalau mata kita boleh nampak, so CCTV boleh nampak. So kita tengok view dia begitu. V view. Kalau mata dia tak nampak,
So you kena pasang lagi lah. Maksudnya kalau di belakang you kenalah guna lagi satu kamera. You tak boleh guna mata ni untuk terbalikkan tengok yang belakang. So konsep asas dia itu je. Jadi pemilihan lokasi untuk meletak CCTV itu bergantung kepada pemilik kediaman lah di mana mereka mahu letak. Jadi Tuan, berdasarkan berkait rapat dengan PKP ini, kita faham ramai orang yang alpa dan mereka fikir tiadanya penjenayah ataupun tiada jenayah yang berlaku sepanjang tempoh PKP ini dan membuatkan mereka alpa dengan keselamatan mereka. Jadi pendapat Tuan sendiri? Ya, saya rasa memang kalau di zaman PKP itu orang macam buat endah tak endah punya keselamatan kerana mereka. Ya, sebab semuanya tinggal di rumah. Tetapi kita harus ingat bila sekarang ni dah bermulanya PKPB, jadi operasi sudah bermula. Bila sudah bermula operasi itu, maka akan berlaku banyak pergerakan apa semua di pejabat, di kedai, di rumah apa semua. Jadi CCTV itu penting sekarang ni. Sebab CCTV ini satu barang keperluan sekarang ni. Bukan barang mewah lagi, barang keperluan yang mana saya pernah mengesyorkan setiap rumah tu kalau boleh biarlah ada satu CCTV kamera untuk membantu penguatkuasa dan juga memantau keluarga kita. Betul. Kan? Baik, selain daripada kedudukan yang betul, apa lagi perkara-perkara yang mempengaruhi visual itu mengikuti piawaian pihak polis misalnya untuk kita menyiasat suatu perkara? Mungkin kalau letak dekat bahagian dapur, dekat atas tempat kita nak memasak tu asap mungkin mengganggu atau bagaimana? Betul. So dari segi lampu infrared, kadang-kadang kamera sekarang semua disediakan dengan infrared light. So that means bila malam pun kita boleh lagi mengesan atau boleh merakam lagi gambar-gambar itu. Jadi kalau kita salah meletakkan kedudukan lampu infrared itu, mungkin imej yang terhasil itu mungkin tidak terlalu, mungkin kabur atau tidak jelas dan menyukarkan pihak penguatkuasa untuk menjalankan siasatan atau melakukan pendakwaan. Bagi Tuan, okey teruskan. Ya, CCTV yang dijual sebab kita tahu sekarang ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini banyak transaksi dilakukan secara dalam talian, pembelian dalam talian juga meningkat. Mungkin ada CCTV juga dijual secara dalam talian. Betul. Itu boleh Tuan jamin percayai tak? Dia bukan cak ayam? Dia ni sebenarnya kalau di dalam talian tu sebenarnya tuan-puan boleh, itu saya kata kalau tuan-puan boleh masuk ke fanpage kita akan sering bagi nasihati. Dia bukan masalah cak ayam, cak itik apa semua. Dia masalahnya dari segi megapiksel berapa yang ditawarkan daripada after sales selepas jualan. Adakah syarikat yang mengeluarkan CCTV itu mengeluarkan selepas jualan? Kita tak nak nanti bila pasang lepas 3 bulan kabur tak ada waranti ataupun ini, jadi menyusahkan kita. Jadi saya syorkan kepada pengguna ni, pergilah ke installer pemasang-masang yang profesional yang memang berkelayakan. Baik Tuan, seperti mana Tuan cakap, sekarang ni CCTV bukan lagi untuk menunjukkan kemewahan atau sebagainya, kerana ini adalah keperluan. Jadi bagaimana dengan kos pemasangan CCTV ketika ini? Yang saya masukkan 1,800 ke 2,500 itu kira termasuk kos pemasangan. Untuk 4 unit CCTV, 1 DVR dan 1 terabyte hard disk dan monitor. Untuk selenggara berapa kerap? Okey, untuk penyelenggaraan ini sebenarnya CCTV ini kita boleh untuk yang kecil-kecil itu kita boleh selenggara sendiri. Waktu PKP itu banyak customer saya, pelanggan saya, pengguna apa semua yang tanya saya, macam mana kita nak menyelenggara CCTV waktu PKB ni, sebab kita tak boleh mereka tidak boleh menjalankan pekerjaan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita lihat di lens itu, kadang-kadang kalau lens macam awak pakai kacamata, kadang-kadang kabur. So awak just lap aja dengan kertas ataupun dengan kain yang bersih kan. So basically and then tengok connection dia. Sama ada dia ada connection tu bersatu dengan kamera dan DVR. Itu simple. Kan? Tapi basically kalau yang untuk industri, selalunya dalam setiap 3 bulan dia akan ada preventif dan komprehensif punya maintenance lah. Sebab kadang-kadang itu masalah kita di sini ialah kita ni boleh pasang satu sistem yang beribu-ribu berjuta-juta, tapi untuk menyelenggara kita rasa macam berat sangat berat. Kan? Itulah asal dah ada dan nampak okey, aku dah ada CCTV, cukup lah. Itu bukan kata rumah je, dari segi bangunan apa semua sama. Kan? Tapi kebanyakan alhamdulillah sekarang ni macam bangunan pun kalau dah bina tu dia akan pasti adakan CCTV. Betul. Cuma kita nak galakkan orang ramai lah menggunakan memasang CCTV supaya bukan tujuan keselamatan tetapi tujuannya dapat memantau juga. Memantau, melihat apa yang berlaku. Bukan sekadar kes-kes besar, mungkin kes-kes kecil orang terjatuh dalam tandas pun kita nak tahu juga. Bukan hanya jenayah semata-mata. Bukan sekadar jenayah. So CCTV ni mata kedua. Contohnya kita pergi kerja, kat rumah kita ada maid.
Jadi kita boleh pantau. Ya. Jadi mata kedua. Baik. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji kerana memberikan pencerahan mengenai CCTV yang mengikuti piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan agar anda dapat benar-benar mendapatkan visual demi keselamatan anda dan juga harta benda anda, insya-Allah. Betul. Seperti mana yang Tuan katakan, itu bukan barang mewah, itu adalah keperluan dalam harga 1,800. Ya, lebih mahal. Saya rasa lebih murah daripada handphone sekarang. Betul. Ya, handphone Syamira lagi mahal. Gambar cantik yang penting. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Baik.